Salam sejahtera dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Anda bersama saya Nala Huda dalam cerita jam ini. Ketika seluruh rakyat menyambut Hari Raya Aidilfitri di rumah bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP buat kali kedua, beberapa anak muda mengambil peluang untuk menjalankan kempen beraya di jalan raya. Tidak melanggar SOP dan bukan aktiviti menziarah rumah ke rumah untuk tujuan beraya, tetapi hanya mengambil gambar di jalan raya untuk sebuah kempen yang mendesak 6 tuntutan spesifik digerakkan oleh Sekretariat Solidariti Rakyat yang terdiri daripada beberapa pertubuhan anak muda seperti Undi 18 dan juga Parti Muda. Kempen ini mempersoalkan perintah darurat dan keberkesanannya dalam mengekang penularan COVID-19. Dan salah seorang penganjurnya, Nadia Maliana, ahli media Sekretariat Solidariti Rakyat bersama saya jam ini untuk menceritakan tentang kempen tersebut. Terima kasih Nadia bersama saya jam ini dan juga sudi meluangkan masa ketika Hari Raya ini. Selamat Hari Raya kepada Nadia sendiri. Boleh jelaskan kepada penonton kita apa sebenarnya mesej yang ingin disampaikan dengan kempen beraya di jalan raya ini? Jadi apa yang kita nak sampaikan ialah validity ataupun pentingnya protes sebagai satu medium untuk rakyat suarakan keresahan dan keluhan mereka. Dan signifikan kami buat secara digital ialah untuk mematuhi SOP yang telah dikeluarkan disebabkan PKP yang baru saja bermula sehari sebelum raya. Signifikan kempen kami yang dibuat pada raya pertama ni sebab tahun ini sebenarnya masuk tahun kedua kita beraya dalam keadaan PKP dan PKP kita kali ini pula PKP yang kali ketiga. Jadi setelah lebih setahun, nampak macam tak banyak benda yang berubah dan kes COVID pula semakin meningkat. Nadia, kita nak bercakap tentang kempen-kempen yang digerakkan sejak kebelakangan ini secara keseluruhannya, bukan saja oleh Sekretariat Solidariti Rakyat, buka puasa di depan Parlimen, malah ada juga gerakan lain seperti Make School a Safer Place yang digerakkan oleh AIN sendiri. Dan kempen-kempen ini ada juga menerima kritikan oleh segelintir masyarakat mendakwa tindakan turun ke jalanan ini bukan budaya kita, dan kempen-kempen ini digesa disampaikan menerusi saluran yang rasmi ataupun dikatakan the proper channels. Apa pandangan Nadia? Bagi saya, apa yang bukan budaya kita sebenarnya boleh dibudayakan. But on a more serious note, antara sebab kempen-kempen ini timbul ialah specifically because the proper channel atau saluran yang betul tidak mendapat sebarang respon atau tindakan segera yang serius daripada pihak yang berkenaan. Macam kita tengok dalam kes AIN, walaupun sudah diviralkan, namun ramai orang yang berpendapat bahawa respons Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya tak address the larger issue yang dibawa oleh AIN. Tetapi mereka cuma address kes AIN sahaja. Jadi benda-benda macam ni tak membantu perubahan sistem in the long run dan juga tak membantu pelajar-pelajar yang terjejas sekarang dan pelajar-pelajar yang mungkin akan mengalami nasib yang sama pada masa depan sebab kita tak buat apa-apa untuk ubah benda ni sekarang. Nadia, mungkin ramai yang tersentuh melihat kempen ini memandangkan seluruh rakyat Malaysia terkesan dengan PKP dikuatkuasakan sekali lagi, terutamanya pada musim perayaan. Nadia sendiri menyambut Hari Raya berseorangan di Kuala Lumpur tanpa ahli keluarga. Adakah ini pertama kali Nadia mungkin beraya berseorangan? Boleh kongsikan juga kepada penonton kita bagaimana pengalaman beraya tahun ini bawah PKP? Jadi sebenarnya ni kali kedua saya beraya seorang diri. Kali pertama sebenarnya sebagai pelajar di Scotland. Tapi bagi saya raya di bawah PKP ni lain sikit sebab kita tengah menghadapi pandemik COVID dan ketidaktentuan ekonomi dan juga ketidaktentuan politik. Jadi semua benda tak tentu.
Dan secara peribadinya saya agak runsing dengan perkembangan kes-kes COVID di Sarawak sebab saya berasal dari Sarawak. Sebab ibu saya bekerja sebagai seorang guru dan dia tergolong dalam golongan yang kira berisiko tinggi sebab dia dah 50 tahun dan ke atas. Tapi proses vaksinasi di Sarawak bagi guru-guru dan mereka yang tergolong dalam fasa kedua sebenarnya masih sangat lambat. Tetapi virus COVID ni dah pun sampai ke pedalaman Sarawak dan menjangkiti orang-orang tua di rumah panjang. Yang kita tahu memang susah untuk mereka jarakkan sosial sebab cara hidup komuniti mereka memang bermasyarakat macam tu. Ya, Nadia, seperti kenyataan yang dikeluarkan Sekretariat Solidariti ini yang menceritakan tentang kempen beraya di jalan raya, tuntutan yang digesa itu banyak menyentuh kepada kesan ekonomi, kesan kelangsungan hidup akibat PKP terutamanya pada musim perayaan ini. Tetapi berdasarkan pengalaman Nadia sendiri yang terpaksa berseorangan pada musim perayaan ini, berjauhan daripada keluarga, itu pengorbanan Nadia dan juga ramai lagi anak muda yang berjauhan pada hari raya ini. Itu kesannya mungkin kita tidak lihat daripada sudut angka-angka statistik ekonomi dan sebagainya, tidak boleh dilihat secara kuantitatif, tetapi kesannya kepada emosi dan mental itu semua dirasai seluruh rakyat Malaysia, malah di seluruh dunia ketika memerangi pandemik COVID-19 ini. Boleh ceritakan daripada sudut seorang anak muda bagaimana kesannya terhadap emosi dan kesihatan mental yang mungkin tidak lagi ditekankan, diambil secara serius lagi? Jadi bagi saya banyak cerita-cerita yang saya dengar daripada rakan-rakan dan kenalan yang dalam age range saya yang mengatakan bahawa PKP yang terdahulu pun sebenarnya banyak menjejaskan kesihatan mental mereka. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang belajar atau bekerja jauh dari keluarga. Dan apa yang mereka selalu cakap dekat saya ialah betapa sukanya untuk mendapatkan sokongan atau bantuan dari segi kesihatan mental. Dan saya rasa walaupun kita dah masuk PKP kali ketiga, sokongan atau bantuan mental dan emosi kita sebenarnya masih tak cukup. Lagi-lagi bila kita ambil kira macam pelajar-pelajar sekolah yang ada di antara mereka belajar lebih setahun tak jumpa rakan-rakan secara fizikal. Dan ada juga bayi-bayi dan anak-anak kecil yang menghabiskan masa pembesaran yang penting tu dalam kuarantin. Sebab benda-benda ini akan lebih banyak menjejaskan mereka yang sangat muda sebab hidup dalam kuarantin akan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia luar. Dan kita tahu yang walaupun situasi COVID sekarang sangat teruk, tapi bila situasi COVID ini berakhir, kita kena adapt and find a new way to live with a world that has changed very significantly. Ya, Nadia, sebelum kita berpisah, saya ingin berikan peluang sedikit kepada Nadia untuk sampaikan ucapan Hari Raya mungkin kepada ahli keluarga yang sedang menonton sekarang dan juga kepada penonton, dan juga sedikit nasihat yang boleh dikongsikan, kata-kata semangat kepada anak-anak muda lain yang juga berjauhan daripada keluarga pada musim perayaan ini. Apa yang mungkin Nadia ingin sampaikan kepada mereka? Pertama sekali saya nak ucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada keluarga dan rakan-rakan di Kuala Lumpur dan juga di perantauan, termasuklah di Sarawak dan Singapura. Dan apa yang saya nak tekankan pada mereka yang seusia saya ialah kita kena bersuara untuk menegakkan hak-hak kita. Dan dalam bersuara ni kita ada macam-macam cara. One of the ways is protest. Jadi
bagi saya tak ada cara yang lebih valid dari one another. But what is most important that we are in solidarity with each other. Sebab kita sebagai rakyat biasa, kita kena jaga diri kita sendiri malangnya. Baik, terima kasih untuk ucapan itu Nadia Malianah, Ahli Media Sekretariat Solidariti Rakyat, menceritakan tentang kempen beraya di jalan raya yang digerakkan oleh beberapa pertubuhan anak muda sempena Hari Raya ini, menuntut beberapa perkara antaranya daripada pihak berkuasa ketika perintah kawalan pergerakan PKP dikuatkuasakan di seluruh negara ketika ini. Dan selepas ini kita nak melihat pula bagaimana sambutan di negara yang sudah pun hampir kembali ke normal. Di New Zealand kita akan lihat bagaimana persiapan sambutan Hari Raya di sana. Kita akan kembali selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Kedutaan Besar Malaysia di Tehran, Iran. Saya, Muhammad Nizam bin Halimi, mewakili semua pegawai dan staf Kedutaan Besar Malaysia di Tehran, Iran, mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada ahli keluarga, sahabat andai di Malaysia dan di mana juga anda berada. Semoga Aidilfitri pada tahun ini dapat disambut dengan penuh kemeriahan dan rasa kesyukuran walaupun kita masih berdepan dengan cabaran pandemik COVID-19. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.